adakah Datuk Seri Salahuddin bersetuju? Sejak darurat diisytiharkan, tidak ada satu pun tindakan yang diambil dalam membenteras wabak COVID-19 yang hanya dapat dilakukan di bawah undang-undang darurat. Sebaliknya, semua tindakan yang diambil boleh dibuat di bawah undang-undang biasa. Dan yang kedua, dakwaan bahawa wabak COVID-19 perlu ditangani di bawah undang-undang darurat adalah pembohongan. Itu kenyataan Tun Mahathir. Jadi apa komen Wabi Datuk Seri Salahuddin? Benda ini merupakan kejayaan pada Perikatan Nasional ataupun bagaimana? Silakan Datuk Seri. Mute. Okay. Kalau kamu bermula dengan satu langkah yang sumbang ataupun kamu bermula dengan satu langkah yang tidak betul, maka perakhirannya juga tidak betul. Maknanya kalau keruh air di kuala, maka keruhlah air di mora. Itu perumpamaan yang jelas. Sebab itu kita telah mencabar kerajaan PN ini, terutama Perdana Menteri, supaya dia boleh beritahu kita seksyen mana daripada darurat yang diproklamasikan itu yang digunakan untuk menentang COVID. You have to tell us, beritahu kami apa seksyen mana yang digunakan. Hari-hari kita akan mendengar, mengikuti sinar akhbar DG Kesihatan dan juga sinar akhbar Menteri Kanan Pertahanan mengenai isu COVID ini. Dan saya perhatikan daripada mula negara kita diserang dengan COVID, di awal selepas langkah syaratan itu, mereka masuk kerajaan dan terus menghadapi isu COVID. Jadi kedua-dua tokoh ini, sama ada Menteri Kanan Kesihatan dan juga DG Kesihatan, daripada dia bergelar Datuk sampailah dia mendapat gelaran Tasri. Ya. Semua penerangan yang diberikan sejak petang itu adalah berkisar kepada langkah-langkah yang dilakukan oleh kerajaan, terutama Kementerian Kesihatan, sama ada SOP-nya, angka-angka yang dibentangkan setiap petang tentang jumlah kes kematian, tentang perkara sama ada langkah-langkah proaktif ataupun langkah-langkah susulan yang akan diambil, semuanya berkisar kepada prosedur yang sedia ada ataupun menggunakan akta-akta yang sedia ada yang diperuntukkan kepada kerajaan. Dan tidak ada satu pun saya perhatikan dan juga diteliti oleh pakar-pakar perundangan, orang-orang politik, pengkaji politik. Tak ada satu pun, tak ada satu section pun daripada darurat itu yang digunakan untuk mencegah COVID. Tidak ada sebenarnya. Sebab itu kita telah katakan tadi, apabila kamu bermula dengan langkah yang sumbang, langkah yang salah, maka terlalu sukar untuk mereka justify tindakan-tindakan mereka. Maka semua pihak yang ada pada hari ini, sama ada perundangan, orang politik, academician, pengkaji politik yang ada pada hari ini, dalam negeri, luar negara, akhirnya akan berjumpa dengan satu conclusion. Itulah mereka tidak mahu mengadakan sidang parlimen sesi pertama penggal ini semata-mata untuk mengelak berlakunya mungkin undi tidak percaya ataupun undi percaya ataupun kita nak test majoriti kerajaan PN dalam persidangan parlimen yang akan datang. Jadi mereka tidak punya suatu alasan yang lain melainkan mereka cuba kali yang kedua menghadap Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong untuk diluluskan proklamasi darurat. Maka terselamatlah mereka daripada dites ataupun diuji dalam parlimen, dan akhirnya kita melihat sehingga sampai vaksin daripada
luar negara yang dipesan oleh kerajaan dalam negara kita, sama ada pada hari ini PM diberikan suntikan pertama, kemudian diikuti dengan frontliners, akan diikuti pula, saya dah sebut, saya dah minta supaya golongan guru, golongan pendidik kita yang akan berhadapan dengan segala risiko pada 1 Mac ini, sekolah akan dibuka, juga dimasukkan di dalam senarai pertama yang mesti diberikan vaksin kepada mereka. Dan semua arahan itu, semua prosedur itu tidak perlu pun menggunakan mana-mana section darurat, ordinan darurat. Jadi jelas ya, kalau kita melihat langkah-langkah kehadapan kerajaan PN ini akan tetap sumbang. Mereka akan tetap tersalah langkah dan tidak punya hujah satu pun di manakah pentingnya ataupun perlunya proklamasi darurat itu digunakan untuk mencegah COVID-19. Jadi saya di atas premis itu tetap dengan sikap saya yang saya telah nyatakan sebentar tadi dan dalam forum-forum sebelum daripada ini, bahawa keabsahan kerajaan itu satu perkara, memerangi COVID-19 itu adalah satu agenda yang lain yang tidak boleh dikaitkan di antara satu sama lain. Itu rasa saya. Baik. Terima kasih kepada Datuk Seri Salahuddin yang begitu padat tentang straight to the point. Kepada Datuk Seri Mukris untuk pusingan yang kedua. Semasa PKP 2.0, proklamasi darurat baru-baru ini, ekonomis cut forecast for Malaysian growth after new COVID lockdown and state of emergency. Some economists will have cut their forecast for Malaysia. Capital Economics, a consultancy, said the Southeast Asian country will grow 7% this year, down from its previous projection of 10%. Singaporean bank UOB downgraded its forecast from 6% to 5%. Japanese bank Mizuho lowered its projection from 6.7% to 5.9%. Fitch Solution revised down its forecast from 11.5% to 10%. Dan kesimpulan ekonomi ini, ekonomi mengucup, peleburan meleset, hilang pekerjaan terutama dalam sektor swasta yang begitu disuarakan oleh pihak rakan-rakan saya ataupun belia-belia ataupun pemuda-pemuda kita yang bekerja di swasta kerana hilang pekerjaan. Dan kenyataan juga baru-baru ini, seperti mana disebut oleh Datuk Seri Syafiee Apdal, hutang negara 1.3 trilion ringgit, hutang dah sampai. Pertumbuhan ekonomi merosot pada paras tertinggi sebanyak 5.6%. Itu kalau kita cerita kelemahan kerajaan Perikatan Nasional. Kononnya pada 2021 ekonomi akan meningkat 7.5% yang disebut sebelum ni pada Disember 2020, tapi tidak. Pada bila buat PKP 2.0 dan darurat, maka ekonomis telah pun revise dia punya forecast. Jumlah yang menganggur meningkat kepada 773,000 yang disebut, dan yang belum direportkan lagi lebih banyak. Even airport, pilot, steward, tourism dan sebagainya lagi banyak. Pengangguran tertinggi yang di kalangan siswa Azhar, 1 daripada 4 daripada mereka terpaksa bekerja dengan tidak ada mengenal dengan kelulusan mereka. Memanglah, tapi dah dulu pun berlaku. Tetapi yang pentingnya ialah kita nak tanya Datuk Seri Mukris untuk menerangkan kepada rakyat sekarang. Ini agendanya ialah bagaimana kita ingin menerangkan kepada rakyat. Sekiranya PH mengambil alih kerajaan, ketua kerajaan ataupun leadership yang macam mana yang boleh membetulkan kembali landasan ekonomi negara di atas sebab kerosakan yang berlaku pada masa ini. Rakyat hanya bersuara tapi tidak sampai untuk diceritakan. Silakan Datuk Seri. Ya, terima kasih atas soalan itu. Jelas daripada laporan-laporan agensi-agensi luar negara, malah agensi dalam negara pun memberi satu gambaran yang sangat-sangat tidak menyenangkan lah, ya, mengenai masa depan negara kita ini akibat daripada tidak keupayaan kerajaan Perikatan Nasional ini untuk menangani
isu-isu berkait dengan COVID-19 khususnya ekonomi. Mana ada pelabur baik dalam negeri maupun luar negara yang sanggup melabur dalam sebuah negara yang telah mengisytihar darurat. Ya, banyak lagi negara-negara lain yang turut menghadapi pandemik COVID-19 ini, tetapi tak perlu pun mengisytiharkan darurat, yang mana seperti mana yang dilakukan di Malaysia ini, darurat bermakna demokrasi ditangguh. Ya. Proses semak imbang di dalam Dewan Rakyat pun ditangguh. Ya. Kebebasan bersuara pun kita lihat bahawa ini Malaysia kini pun telah dikenakan tindakan dan sebagainya. Jadi ini semua memberi gambaran bahawa suasana pelaburan ataupun persekitaran ekonomi dalam negara kita ini tidak kondusif, tidak membantu, tidak meyakinkan pelabur. Jadi kalau pelabur tidak berminat dengan negara kita, dia boleh pergi banyak negara lain. Kita lihat antara negara di rantau ASEAN ini yang telah berjaya menarik pelaburan yang bernilai berbilion-bilion dolar, dan di dalam sektor yang sangat menarik, teknologi tinggi, sampai ke tahap kenderaan tenaga bateri dan sebagainya, adalah Indonesia, Vietnam, tentunya Singapura. Jadi kita ni macam dah tidak lagi masuk dalam radar pelabur-pelabur ini. Dan tentunya ini merugikan negara, merugikan rakyat. Peluang pekerjaan tadi Pak Asmirul sebut, 700,000 lebih yang menganggur pada ketika ini. Ini satu angka yang sangat-sangat mencemaskan. Dan dalam keadaan pengangguran itu, suasana ataupun persekitaran untuk berniaga pun tidak berapa terbuka seperti mana sebelum PKP. Jadi dalam keadaan macam ini, macam mana rakyat nak cari makan, nak hidup? Dan malang sekali, dua perkara yang berlaku. Satu ialah masalah tumpuan yang terlari daripada isu yang lebih penting, iaitu menyelesaikan masalah COVID dan merancangkan semula pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya perhatian diberikan kepada kelangsungan ataupun mengekalkan kuasa yang tidak ada keabsahan, seperti mana yang telah pun disentuh oleh Yang Berhormat Sarudin sebentar tadi. Jadi inilah yang jadi punca masalahnya. Dan yang kedua pula ialah ketidakupayaan. Entah kenapa macam tak ada kompetensi oleh Kerajaan Perikatan Nasional ini untuk memikir luar kotak. Bagaimana dia nak merancangkan semula ekonomi, kerana ekonomi lah yang menjamin pendapatan yang berterusan bagi rakyat. Bagaimana kita nak mengimbangi di antara keselamatan dan kesihatan rakyat itu dengan peluang untuk cari makan, untuk menyara hidup. Jadi tentu ada satu titik pertemuan ataupun satu equilibrium, di mana kita boleh menghadkan jumlah jangkitan yang berlaku pada satu-satu hari itu. Pada waktu yang sama, pergerakan rakyat itu tidaklah terlampau mengekang sehingga kan nak cari makan pun tak boleh. Jadi ini satu perkara yang sangat penting saya kira. Tambah parah lagi ialah walaupun pada bulan 11 tahun lepas kami semua ni terlibat di dalam Dewan Rakyat di mana bajet 2021 telah diluluskan. Bajet itu digelar bajet COVID-19 dan nilainya satu angka yang begitu luar biasa, 322 bilion ringgit. Tak pernah lah bajet negara kita ini melebihi 300 bilion. Selalunya dia lebih kurang 200 lebih lah kan.
tiba-tiba 322 bilion ringgit yang dikatakan bajet COVID. Jadi kita nak tanya, kat mana jumlahnya yang betul-betul memanfaatkan rakyat dalam soal COVID ini? Ya, kita tahu ada sejumlah yang akan dibelanjakan untuk membeli vaksin COVID yang sekarang ini baru sampai. Kita agak lambat sikit dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara jiran kita. Tapi tak apalah, biar lambat sakat selamat. Dah sampai itu tak apa, kita terus dengan program vaksinasi. Tetapi selain daripada itu, yang diumumkan mengenai bantuan kepada rakyat, bantuan kepada B40 dan sebagainya, saya ingat jauh daripada mencukupi. Ramai daripada rakyat kita, baik nelayan, petani, peniaga kecil, penjajah, peladang, penternak, semua ini menghadapi masalah yang sangat besar. Waktu PKP pertama dulu, mereka menggunakan simpanan untuk menangani kekangan kewangan yang mereka hadapi akibat daripada kawalan pergerakan ketika itu. Tapi masuk PKP kedua ni, simpanan dah tiada, jadi macam mana dia nak hidup? Jadi saya ingat sepatutnya lah apa yang digelarkan sebagai bajet COVID-19 322 bilion ringgit itu sepatutnya digunakan kebanyakannya untuk memastikan bahawa rakyat kita hidup dalam keadaan ialah serba kekurangan, tetapi janganlah sampai teruk sangat kan. Kalau kita dengar bahawa dah ada pilot kapal terbang yang dulu kita anggap sebagai dalam bracket T20 lah orang kata, gaji 30,000. Bayar mahal. Jadi dia top 20. Sekarang ni dah jadi B40. B40. Jual mutabak di tepi jalan kan, pakai April. pilot kan. Jadi yang T20 dah jadi B40. Bayangkan yang M40, yang B40, kumpulan yang digelar sebagai mudah miskin, dah memang miskin dah pun. Memang dah jatuh ke paras yang miskin tegar pun ada. Jadi pihak-pihak inilah sebenarnya yang mengalu-alukan pembelaan daripada kerajaan, dan saya lihat kerajaan tidak betul-betul memberi perhatian kepada perkara ini. Sebaliknya apa yang berlaku? Apa jenis perkara yang kerajaan belanja duit daripada 322 bilion itu? Yang pertama, projek 5G, 5G. Yang ni yang terbaru baru 2 hari lepas diumumkan. 15 bilion ringgit. Yang paling dulu patutnya telah ditender, dah buka tender pun. Semua syarikat-syarikat telco dalam negara telah membida dalam tender tersebut, kerana masing-masing ialah nakkan lesen untuk membangunkan infrastruktur itu, dan kemudian boleh digunakan untuk meningkatkan jalur lebar, perkhidmatan jalur lebar untuk rakyat. Tapi sebaliknya diumumkan bahawa sebuah syarikat SPV di bawah Kementerian Kewangan akan buat dengan belanja 15 bilion ringgit. Takut nanti jadilah macam masalah 1MDB ke masalah Bestari.net ke macam-macam lagi lah yang sebelum ini. Jadi duit itu akan hilang entah ke mana. Itu yang kita risau. Satu lagi, Amanah Ikhtiar Malaysia. Ya. Ini satu program yang datangnya daripada Grameen Bank dulu Bangladesh, Muhammad Yunus tu. Yang adalah satu perkhidmatan mikrokredit yang banyak memberi manfaat kepada pengusaha-pengusaha kecil, khususnya kaum wanita yang tidak pernah tak bayar balik. Saya ingat kadar bayar balik dalam EIM yang Amanah Ikhtiar ni 99% saya ingat, ataupun 99.5, 99.9% lah
memang rekod yang begitu baik sekali. Ini yang terbaru kita dengar akan diswastakan pada sebuah syarikat kerana kerajaan nak dapatkan balik pinjaman 700 juta dan sebagainya. Ini bukannya perkara yang patut dibuat dalam keadaan kita menghadapi COVID-19. Ini masanya untuk kita pastikan hidup rakyat terbela. Satu lagi masalah. Kita ingatkan dulu kes 1MDB, berapa bilion yang telah hilang duitnya. Kemudian ada kerajaan menghantar pegawai-pegawai kita untuk berunding dengan penguatkuasa di luar negara, baik di Switzerland, Amerika Syarikat, di Singapura, di Eropah dan sebagainya. Dan laporan demi laporan kita terima, kita bangkitkan dalam parlimen, tapi jawapannya sangat-sangat tidak memuaskan hati. Berapa sebenarnya jumlah yang telah dapat kita pulangkan balik ke negara kita. Dan ini satu angka yang sangat-sangat mencemaskan kerana jauh sedikit berbanding dengan jumlah yang hilang. Jadi kenapa ini berlaku? Kita nak tahu. Jadi ini jumlahnya berbilion-bilion. Dan sepatutnya duit inilah yang kita dapat balik, kita gunakan untuk rakyat. Jadi siapa yang buat keputusan untuk menerima tawaran yang telah dibuat oleh pihak-pihak di luar sana, baik Goldman Sachs-nya, baik Petro Saudi, ke mana-mana lagi lah kita tahu ini kan. Jadi siapa yang memutuskan bahawa jumlah itulah yang kita nak tuntut semula, walhal jumlah yang hilang akibat kerana bekas Perdana Menteri yang ke-6 itu, dan rakan baiknya Jolo yang dikatakan musuh ketat sekarang ini. Jadi jadi semua ini saya ingat merugikan negara dalam keadaan kita menghadapi satu krisis pandemik yang luar biasa yang sepatutnya dapat kita tangani dengan baik. Negara bukannya tak ada duit, ada duit tetapi tak menggunakan duit itu secara yang hemat. Jadi itu masalah negara. Baik, terima kasih kepada Datuk Seri Mukhlis. Jelas sekali dari segi ekonominya negara teramat buruk. Seperti mana yang disebut oleh Datuk Seri Panglima Shafie, yang negara kita sekarang ni tertinggal dari segi pelaburan ataupun dari segi ekonomi berbanding Indonesia, Vietnam, tambahan Singapura tu jauhlah tinggalkan Malaysia. Baik, kepada soalan kepada Datuk Seri Shafie, sesungguhnya kerajaan sekarang tidak berasaskan undang-undang. Jelas telah membohongi, kononnya memerlukan darurat untuk membentuk COVID-19. Menyalahguna nama yang di-Pertuan Agong untuk dilindungi dari tuduhan membuat salah, menutup mulut rakyat dan wakil mereka dengan menggantung parlimen, mengamal rasuah, mengugut dengan hukuman berat sesiapa yang persoal tindakan kerajaan, bertindak bertentangan dengan peruntukan undang-undang, memburukkan ekonomi dan kehidupan sosial rakyat, dan memerintah sebagai diktator yang tidak boleh ditentang. Itu kenyataan Tun Mahathir. Kuasa Perdana Menteri dan Jemaah Menteri dikekalkan dan segala undang-undang oleh mereka mesti diterima sebagai sama dengan undang-undang yang diperbuat oleh Parlimen. Pengisytiharan darurat itu sendiri tidak mengikut undang-undang. Perlembagaan berkendakkan warta kerajaan. Pengisytiharan darurat dikemukakan dalam Parlimen, tetapi syarat ini tidak dihirau. Oleh itu, darurat ini tidak sah dan tidak boleh dikuatkuasakan. Ini bermakna semua tindakan kerajaan adalah tidak sah. Mungkin nanti isu kita nak cabar di mahkamah dan sebagainya itu kemudian. Jadi dalam keadaan negara sekarang, kerajaan melakukan bermacam-macam kesalahan. Tetapi mahkamah tidak dibenarkan menilai sama ada tindakan dan perlakuan oleh kerajaan halal atau haram itu dari segi undang-undang. Jadi sebagai mungkin background Datuk Seri juga, kita ingin bertanyakan satu persoalan kepada pakar-pakar perlembagaan. Satu persoalan kepada pakar-pakar perlembagaan yang mana menjadi sejarah kepada negara kita. Iaitu kerajaan minoriti Perikatan Nasional yang telah pun mengumumkan darurat dan kini masih memerintah negara pada ketika ini dan menjadikan sistem demokrasi dalam negara Malaysia sebagai songsang. Sebagai senior politician, pengalaman dan persoalannya, bagaimana Datuk Seri Shafie melihat kerajaan minoriti Perikatan Nasional ini mengumumkan
pembaharan parlimen, adakah ia mengikut perlembagaan negara? Sekiranya dia bubarlah. Baik, silakan Datuk Seri. Pertama, saya nak sentuh tentang proklamasi darurat itu. Seperti apa yang saya nyatakan di peringkat awal, dalam artikel perlembagaan negara kita, 150, menyatakan di situ ada 3 perkara yang membolehkan Agung itu dengan rasanya he is comfortable, he is confident, selesa bahawa boleh declare darurat atas 3 perkara. Saya nyatakan awal tadi. Pertama, oleh kerana keselamatan negara. Kedua, oleh kerana ancaman ekonomi yang ada. Ketiga, ketenteraman negara itu. Dan atas 3 perkara ini, itu artikel 150/1 dalam Perlembagaan Malaysia. Dia nyatakan di situ. Cukup jelas itu. Tapi kalau kita melihat, adakah proklamasi ini boleh to relate that to the articles 150(1) itu dinyatakan bahawa boleh declare atau tidak. Sedangkan ketenteraman awam tidak timbul dari segi keadaan yang kita katakan tidak ada peperangan, keselamatan. Keselamatan ialah orang mati. Tapi sakit jantung pun orang mati. Takkan tiap-tiap kali kita orang mati sakit jantung kita declare emergency kan? Yeah, There must be a level of where we have to declare emergency, and by right, we have to have the norms and compared to many other countries, the practices in other part of the world. Macam saya sebut tadi, ya, di Great Britain jauh lebih besar daripada kita. Di Amerika jauh besar daripada kita dari segi jumlah kematian. Yang kena COVID hampir mati di Amerika Syarikat hampir 1 juta. Kita 1,000 ya. 100,000 saya ingat, 200,000 saya ingat yang mati di Amerika Syarikat mati. Bukan sikit jumlah dia, tapi they don't declare emergency. Ini yang kita macam tadi Datuk Mukhlis katakan, once you declare emergency, dan masalah itu akan banyak rentetan dia, pelaburan, ekonomi, dan dia relate dengan perkara 2 tadi, ancaman ekonomi itu. Takkanlah kalau merudum mata wang negara kita, waktu kita ada financial crisis, kita nak declare emergency. Tak ada. Kita tak declare emergency. On what ground? But relate to that, ada juga dinyatakan tentang pandemik, penyakit, ya, yang memudaratkan nyawa manusia, itu juga boleh. Ini yang saya nyatakan. Undang-undang ni kadang-kadang interpretasi. Interpretation. Berbeza-beza. Dan atas interpretasi itu, kadang-kadang boleh digunakan pakai untuk nak menyatakan bahawa ini boleh dilakukan ataupun tidak. Hakikat dia yang pada hari ini, kita berhadapan atas hakikat bahawa COVID yang ada di negara kita, maka digunakan darurat itu atas COVID, ya, yang sepatutnya. Tapi kita sudah dah tahu kadar COVID ini yang positif dah menurun dah, kan? Tapi dalam keadaan tertentu kita juga melihat bila darurat ini diumumkan, yang tak boleh berfungsi parlimen. Sedang itulah 4 pilar yang cukup penting dalam pembentukan negara Malaysia. Monarki, parlimen, eksekutif, judiciary. Itu 4. Tapi yang kita katakan supermarket boleh buka, Asyik tu. lain-lain boleh buka, shopping kompleks boleh buka, kadang-kadang kita nampak kadang-kadang tempat lesen judi pun boleh buka, tapi parlimen tak boleh buka. So where do we go? Dari segi keadaan perlembagaan negara kita, dari segi kita nyatakan bahawa dinyatakan lain-lain institusi yang jauh dari segi darjat dia, penggubah dasar di negara kita, undang-undang yang ada. Macam dikatakan yang Muhammad Sailuddin tadi, perlu ada persoalan. Sama ada perjalanan dari segi pelaksanaan COVID ini, vaksin ini, kegunaan kewangan macam Datuk Mukhlis menyatakan 320 bilion yang ada itu, adakah berlandaskan apa yang telah kita luluskan, apa yang telah kita bahaskan di parlimen. Tapi macam mana kita nak persoalkan 300 bilion itu dibelanjakan pada saat ini oleh kerana parlimen itu digantung, contohnya. Dan tidak ada siapa yang mempersoalkannya. Dan ini yang kita nyatakan kebimbangan kita. Dalam yang sistem ini, maka kita hantar surat kepada Tuanku tak mempersoalkan budi bicara Tuanku Agung. Tapi kita nyatakan seboleh-bolehnya, kalaupun darurat ini laksanakan, ya, perlu
pikirkan semula. Itu pun ada tempoh masa dia. Darurat tak boleh dalam jangka masa yang begitu panjang. Bayangkanlah kalau darurat ni sampai penghujung tahun. Sedang kita sedar bahawa rancangan Malaysia ke-11 dah habis dah tahun lalu. Kita masuk dalam rancangan Malaysia ke-12 tahun ini, sepatutnya bulan 3 dibentangkan. Ya. Rancangan Malaysia ke-12, takkan nak tangku rancangan Malaysia ke-12 1 tahun lagi. Itu juga membabikan tentang perancangan ekonomi negara kita. Bukan hanya kita gunakan kaedah COVID. COVID ini boleh diurus di tadbir. Saya dapat melihat hari ini contohnya bila kita melihat di Sabah dahulu banyak, dah kurang. Di kawasan saya sendiri, saya berhubung rapat dengan doktor daerah di situ. Ya, every week saya telefon dengan dia. Berapa? Kena buat testing. Di kawasan kita buat testing di Sempurna contohnya hampir 200 orang setiap hari. Dalam 200 orang itu peringkat awal ada yang 50, ada yang 70. Hari ini dah menurun dah. Sampai 2 malam semalam sipar contohnya. Maknanya boleh ditakbir, boleh diurus. Tapi cara bagaimana kita nak mengurus COVID ini? Kita katakan sebelum kita declare kawasan itu lockdown. Kawasan tak boleh masuk. Bagi bakul makanan kepada rakyat yang memerlukan bantuan makanan. Dan saya nyatakan kepada pegawai-pegawai di situ, maklumkan dengan saya, kita hantar makanan seminggu 2. Jadi kalau dia lockdown seminggu 2, maka manusia itu akan ada sedikit sebanyak keselesaan. Bayangkan di Ladatu, ada satu ketika di Ladatu, demonstrasi. Satu taman di Ladatu. Demonstrasi satu hari. Pasal apa demonstrasi? Pasal dia lockdown the whole area, dia pagar dengan pagar besi itu, rantai itu. Lepas itu orang tak boleh keluar nak beli makanan. Lepas itu susu budak-budak pun keriau budak-budak tiap-tiap malam macam mana? Itu yang dia jalan, dia buat demonstrasi. Saya beritahu dengan berhormat Asafar, bantu dia. Beli makanan, hantar dan minta kepada mereka ini jangan buat keadaan yang sehingga memudaratkan. Walau kita selaku yang berhormat pembangkang, bukan kerajaan, bantu kerajaan untuk memulihkan keadaan. Kalau tak berlarutan demonstrasi di situ. Tapi yang penting bukan oleh kerana kerajaan kita bantu, rakyat yang perlu kita bantu. Saya beritahu bagi bakul makanan untuk membolehkan mereka dalam keadaan yang selesa bila lockdown. Ini semuanya lockdown. Bayangkan keadaan ini. Contoh macam dulu bila saya jadi pemerintah di negeri. Satu pulau Gaya tu, hampir 7,000 lebih penduduk dia. Sebelum kita lockdown, saya hantar makanan. Lepas itu bila lockdown, saya maklum dengan pengarah kesihatan, masuk. Berapa doktor masuk ke kawasan itu, hari ini kawasan itu tak banyak positif dia. Kita kena mengurus dengan baik. Saya dah bagi contoh pengurusan COVID. Kita kena pandai mengasingkan. Yang mana ada penyakit, yang mana tak ada penyakit. Yang tak berpenyakit ini, kerja di kilang, kerja di pejabat. Tapi jangan adunkan yang berpenyakit dengan tak berpenyakit. Ini yang berpenyakit pun boleh masuk parlimen. Macam mana YB kita tak dapat kena jangkit? Ya? Kalau kita dapat asingkannya, maka itu membolehkan kita. Saya nak bagi contoh. Ya? Di Selangor, Nestle, sebuah syarikat antarabangsa, dia belanja 60 juta ringgit untuk pengurusan supaya mana yang berpenyakit treatment tak boleh masuk, lepas itu yang tak penyakit kerja. Manage it properly, productivity is there. And the return dari segi pengeluaran barangan yang mereka lakukan tak terganggu, tak terbantut. Jadi kalau kita dapat mengasingkan, Allah SWT dah bagi peringatan kepada hukum. Tiang agama solat. Mana laki-laki dengan perempuan asingkan, jangan samakan. Mana yang positif dengan negatif, jangan samakan. Kalau samakan, berjangkit dia. Kita gunakan kaedah seumpama itu untuk membolehkan supaya yang berpenyakit. Ini pun keadaan saya bimbang sangat. Contohnya hari ini, kita tak maklum. Kita dah luluskan 3 bilion untuk belanja. Beli vaksin yang ada. Kegunaan vaksin ni ke mana? Saya tahu lah, saya juga frontliners. Tentera juga frontliners. Polis juga frontliners. Tapi jangan kita lupa. Hari ini, berapa orang yang under ICU? Yang dibawa positif, yang masuk kuarantin, ditahan di hospital. Inilah merupakan orang yang sepatutnya pertama, bukan yang berhormat, untuk mendapat ubat vaksin. Kerana nyawa manusia perlu diselamatkan. Ya, bukan setakat atas nama frontliners, tapi orang yang mudarat, yang tengah mudarat, ICU lah, make use of the vaccine. Berapa orang?
Lepas itu kita boleh selamatkan. Dan bila saya nampak kadar daripada 3,000, 4,000 dah menurun 1,000. Ya. Bila dia menurun, bayangkan di kawasan-kawasan macam di kawasan saya di Bugaya, ya, yang dulu meninggal dunia adun dia di Batu Sapi, dahulu BK Liu dia meninggal ahli parlimen dia. Kadar dia menurun dah. Bila pilihan raya ni diadakan? Pasal asas yang digunakan pilihan raya waktu itu kena keadaan mudarat, tak boleh kita adakan. Hari ini vaksin dah ada. Dan saya yakin kalau vaksin ada, dah ada ubat. Maknanya bagi saya oleh kena seperti daripada awalnya, kalau perlu kita suara rakyat kena kita dengar. Kita kena dengar suara rakyat. Jangan lupa, kalau kita selaku ahli politik menidakkan apa kehendak rakyat. Kehendak rakyat sekarang ini pemulihan kehidupan mereka, nyawa mereka selamat, ya. Dan mandat yang ada agak membimbangkan saya. Seperti apa yang disebutkan oleh saudara Asmirul tadi yang menyatakan dah mandat tak cukup. Macam mana mandat ini kita nak dapat? Ya. Besok kita boleh dapat mandat. Mungkin ada sokong kepada kita 112, 113 cukup ke mandat tu. Besok nanti kena belilah pula, lari dia. So it's a ding-dong government. Itu yang saya yakin, bagi saya walaupun dalam keadaan mungkin tidak begitu selamat, kita kena serahkan kepada rakyat. Itu yang waktu itu saya bubar. Serahkan kepada rakyat. Kalau ada rakyat menyatakan bahawa ini keputusan kami, inilah kehendak kami, maka itu kehendak rakyat, bukan kehendak saya. Saya tak boleh kecewa oleh kerana saya tak jadi ketua menteri. Saya nak berkhidmat untuk rakyat. Saya tak boleh paksa perkhidmatan saya kepada rakyat oleh kerana saya nak jadi YB, kerana saya nak jadi menteri. Itu tak boleh. Kita nak akan beramal, kita nak akan berkhidmat. Kalau perkhidmatan kita dah ditolak oleh rakyat, kita kena terima. Itu hakikat dia. Ya. Tapi bila saya melihat keadaan yang ada pada hari ini, keadaan negara kita saya bimbang cukup. Dia bukan hanya dari segi pengurusan yang ada, pentadbiran yang ada, ya, mandat yang kita berikan. Itu yang saya hantar kenyataan baru-baru ini. Kegagalan banyak sebenarnya daripada kejayaan. Membimbangkan kita. Ya. Jadi saya melihat bahawa sama ada boleh mereka membubarkan Dewan oleh kena mandat. Ini yang saya kenyatakan interpretasi tadi. Ya. Interpretasi. Di mana setakat ini tuanku dah maklum tentang kurangnya jumlah. But tak ada dinyatakan, tak ada lagi yang kita. Tapi dua pendekatan, Agung bab 1, Parlimen 1. Bila Parlimen bersidang, kalau ada proses undi tak percaya di Parlimen, itu akan valid. Pasal dalam darurat, tidak ada perundangan yang ada dalam perlembagaan negara kita. Ini perlembagaan ni. Yes. Perlembagaan negara kita tidak ada menyatakan bahawa musim emergensi bertukar kerajaan tak boleh. Tak ada. Fungsi ahli parlimen digantung. Tak ada. Ya? Maksudnya boleh tukar kerajaan. Boleh. Ini dinyatakan. Tak ada dinyatakan. There's no clarity. Yes. Dari segi perubahan yang ada, kalau sekiranya parlimen bersidang, waktu itu parlimen sidang, pertukaran kerajaan berlaku, maka kena diterima. Ya, maka parlimen suara dia, keputusan ketetapan speaker kena bawa untuk dimaklumkan kepada yang di-Pertuan Agong. Untuk di-Pertuan Agong menerima hakikat itu. Kalau itu berlaku, ya, tidak boleh kita katakan oleh kerana ini darurat, tak boleh dah. Pasal dia concurrence, when parlimen berjalan, ordinance yang dilakukan oleh Agong boleh berjalan. Ya, itu menjadi undang-undang yang sahih. Ya, seakan sama dengan undang-undang yang digubal oleh parlimen. Tapi kalau di parlimen itu menyatakan sesuatu, perjalanan undang-undang, because that is another level. The highest policy making body in the country, 4 tiang tadi saya katakan. 4 tiang. Pillars dia ialah parlimen. And itu suara rakyat. Parlimen ialah suara rakyat. Parlimen ialah penggubal dasar hak judisiari, dia laksana saja. Mahkamah, semua mahkamah ini dia melaksana. Polis dia melaksanakan apa yang telah diputuskan. Nak jail orang, nak tangkap orang, macam mana nak tangkap orang. Tapi sebelum tangkap orang, kelulusan undang-undang kena dipas di parlimen. Itu yang saya katakan. Kalau ada kelulusan di parlimen, bab persoalan tadi dibangkitkan, sama ada dibolehkan, tapi itu interpretasi. Setakat ini yang saya nyatakan itu yang Tuanku Agong, ya, tertakluk dengan Tuanku Agong menyatakan bahawa kalau ada bukti nyata, majoriti mandatnya tak cukup, ya, dan surat dah dihantar, tapi tak ada lagi ini, ketetapan itu kita tak boleh menyatakan di publik, pasal itu dah dihantar, tapi dia boleh berlaku kalau sekiranya di parlimen. Masa itu Tuanku Agong, kalau ada keputusan di parlimen berlaku, dia tak boleh tolak, pasal itu is done in parliament itself. Okey. Terima kasih Datuk Seri Syafiee. Penjelasan yang diberikan sebentar tadi.
Baik, soalan yang terakhir, pusingan yang terakhir ini daripada rata-rata daripada penyokong-penyokong Pakatan Harapan, penyokong pembangkang dan sebagainya. Soalan kali ini tak panjang. Kita pergi kepada Datuk Seri Salahuddin Ayub. Soalannya berbunyi, sejauh mana persiapan amanah dalam Pakatan Harapan dan bagaimana Grand Coalition yang bersama-sama dengan parti pembangkang yang diputuskan semasa Convention Amanah baru-baru ini di Melaka untuk menghadapi PRU ke-15. Ini sekiranya berlaku PRU ke-15 lah. Kalau dapat kerajaan di Parlimen tukar tu, itu lain cerita. Dan apakah sudah berbincang dengan semua blok-blok parti pembangkang sedang dilaksanakan? Maksudnya dari segi persediaan parti amanah dan juga Grand Coalition yang dibawa masa convention pada hari baru-baru ini. Silakan Datuk Seri Salahuddin. Mute. Okey. Okey, ya. Clear. Satu soalan yang saya rasa memang yang di luar sana ingin mendapat penjelasan tentang amanah. Amanah ni memang bermula dari parti kecil, tetapi kita ada peranan. Kita memiliki pasukan kepimpinan yang berpengalaman dan sentiasa cuba untuk menjadi diplomat yang baik. Itulah kita mencari jalan terbaik supaya semua tokoh-tokoh yang berada dulu dalam Pakatan Harapan, walaupun sekarang ini Pakatan Harapan kembali kepada 3 parti teras, iaitu PKR, DAP dan Amanah. Kita telah bersetuju dalam Convention Amanah. Kita maju ke hadapan dengan idea Grand Coalition. Saya dah jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Demikian juga Presiden Parti telah memperjelaskan bahawa rakyat menunggu untuk kita membentuk satu pakatan yang meyakinkan. Sejarah Grand Coalition ini telah pun saya letakkan pada tahap-tahap di mana negara selepas kemerdekaan sampailah pada hari ini. UMNO tidak boleh bersendirian, mereka menubuhkan perikatan. Kemudian mereka menubuhkan Barisan Nasional dan mereka maju ke hadapan dan buktinya mana-mana parti tidak boleh keseorangan. Itu hakikat Malaysia. Demikian juga kita parti pembangkang, kalau boleh saya imbas kembali bahawa kita bermula dengan dulu dengan beberapa coalition seperti Barisan Alternatif, Angkatan Perperian Ummah, kemudian kita ada Pakatan Rakyat, kemudian kita menubuhkan Pakatan Harapan, dan ini kita berhadapan dengan pilihan raya. Jadi idea Grand Coalition ini jangan disalahfaham. Bahasa kampungnya beginilah. Rakyat mudah faham. Enggak faham. Pakat-pakatlah. Pakat-pakat, gunting-gunting. Jangan bertembung besok kursi-kursi yang kita bertanding. Jangan bermusuh dengan ramai orang. Sebab the art of war mengajar kita determine your enemy and your friend. Dalam satu pertarungan itu, kenal pasti musuh kamu. Siapa kawan kamu? Dan kalau boleh, kata Sun Tzu, setiap kali peperangan itu ataupun pertarungan itu, satu musuh. Jangan perbanyakkan musuh. Kalau yang lain itu dianggap musuh, bonding dengan mereka supaya musuh-musuh itu mendiamkan diri. Ramai musuh, ya. Mungkin ramai musuh. Tapi musuh-musuh yang lain itu, dia tidak serang kita. Itu pada cukup bagus. Dan hadapi satu musuh. Siapa musuh kita? Untuk hadapi PRU yang akan datang ini adalah Perikatan Nasional. Itu musuh kita. Yang mesti kita ambil alih kerajaan dan kembalikan mandat rakyat. Oleh itu, amanah, alhamdulillah kita bersama dengan Pakatan Harapan
dan kita sentiasa memperkukuhkan Pakatan Harapan. Dan sekarang ni mengikut keputusan mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan, kita telah memulakan langkah-langkah yang pertamanya untuk memperkukuhkan jentera pilihan raya kita. Kita mesti menunjukkan di khalayak pada masyarakat umum bahawa kita utuh, kita kukuh. Yang keduanya, kita sekarang sedang memulakan rundingan kursi bagi menghadapi pilihan raya. Kalau diandaikan berlaku mungkin pada bulan Jun yang akan datang ini, kita hanya ada masa 4 bulan saja lagi. Ataupun ambillah mungkin orang kata Oktober atau November, kita hanya ada masa 6 bulan saja lagi. Jadi isu-isu tentang perundingan kursi, bagaimana kita memperkukuhkan Pakatan Harapan itu, alhamdulillah kita sedang on progress. Ya. Kita sedang mengarahkan pimpinan-pimpinan kita di semua peringkat supaya memperkukuhkan kedudukan Pakatan Harapan. Demikian juga hubungan kita dengan parti-parti yang lain, seperti Pejuang dan juga alhamdulillah parti warisan kita di Sabah. Walaupun hari ini ada 9 kursi, tetapi penting untuk kita mendapat bilangan besok. Kalau kita dapat alhamdulillah satu angka yang memerlukan gabungan, maka setiap angka yang dimenang oleh mana-mana parti politik itu sangat penting. Jadi di sinilah banyak amanah membuat satu strategi, satu musuh dan meramaikan kawan. Satu musuh dan meramaikan kawan. Dan jangan kita confuse. Esok dalam pertarungan tak boleh confuse. Napoleon Bonaparte tak boleh confuse siapa musuh dia. Hitler tak boleh confuse siapa musuh dia. Mao Zedong tak boleh tidak boleh confuse siapa musuh dia. Dan Nabi SAW dalam banyak peperangan, Nabi mengenali musuh dan Nabi mengenali siapa kawan-kawan yang harus dapat memberikan pertolongan. Maka amanah akan berperanan untuk paling tidak pun kita merapatkan hubungan dan boleh membawa semua pimpinan-pimpinan politik ke satu meja rundingan dengan satu idea Grand Coalition yang kita berpakat-pakat, berbincang-bincang supaya tidak berlaku pertemuan antara kita. Karena setiap pertemuan akan merugikan kita. Percayalah, ini dunia politik. Politik is not a zero-sum game. Please, ya. Politik ini bukan kalah mati. Politik adalah arts of possible, arts of compromise. Saya dah beri, saya telah melontarkan idea saya. Kalau kita selama hari ini ada seorang Perdana Menteri pada Semenanjung, bagaimana sekarang kita harus explore satu idea. Saya dah cakap, ini saya nak cakap terus terang. Dalam Pakatan Harapan, dalam banyak forum, mereka ada amanah masih dalam Pakatan Harapan, saya dah sebut. Kalau Pakatan Harapan bersetuju untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, contohnya sebagai Perdana Menteri, kenapa tidak explore seorang tokoh daripada Sabah atau Sarawak untuk menjadi Timbalan Perdana Menteri? Itu satu idea besar, ya, yang sejak merdeka, sejak British tinggalkan kita dengan kemerdekaan, belum ada lagi tokoh besar daripada Sabah atau Sarawak menjadi Timbalan Perdana Menteri. Kalau kerajaan PN Tebu Atap pada hari ini boleh ada 4 menteri kanan, ya, sebagai contoh, yang tidak berfungsi, tapi kita boleh mewujudkan mungkin banyak kursi Timbalan Perdana Menteri yang berfungsi. Yang idea politiknya adalah untuk Malaysia yang lebih kukuh. Rakyat Sabah dan Sarawak tidak akan melihat satu lagi perbezaan yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Tidak ada lagi isu Sabah untuk orang Sabah, Sarawak untuk orang Sarawak, tapi kita melihat pada suatu kerajaan yang lebih kukuh, menyatukan semua bangsa dan etnik atas nama Malaysia. Ini idea lah, ya, yang boleh saya lontarkan dan kongsikan pada hari ini. Jadi itulah peranan amanah, ya. Kita sentiasa amanah dengan janji kita pegang kukuh kepada perjanjian kita, dan alhamdulillah kita ingin melihat bahawa barisan pembangkang yang ada pada hari ini, rakyat tidak mahu melihat kita ini bersepah-sepah, terpisah-pisah. We must be united. This is our strength.
This is our struggle. Malaysia ini adalah milik kita, yang mesti kita tubuhkan sebuah kerajaan yang kukuh, mandar rakyat, dan kita akan dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik, insya-Allah selepas PRU yang akan datang. Itu hasrat kita, dan sebanyak itulah di peranan amanah yang kita akan sentiasa menjadi penghubung, menjadi diplomat yang baik, dan ingin melihat semua rakan-rakan dalam parti politik ini bersama bergabung untuk menentang satu musuh pada satu masa, insya-Allah. Maksudnya ada idea situ Datuk Seri Salahuddin akan dibawa dalam majlis presiden. Maksudnya dia adalah presiden untuk dibincangkan dengan pembangkang-pembangkang yang lain ataupun parti-parti lain. Maksudnya, Ya, kita amanah ada keterikatan. Kalau kita masih dalam Pakatan Harapan, ada disiplin yang mesti kita patuhi. Ya, ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang. Tetapi kita melihat ada big picture. Politik saya sebut tadi bukan macam pertandingan kalah mati, menang the winners take all. No. Kita harus melihat setiap inci yang ada ruang pertemuan, ruang persahabatan, ruang berkawan, mesti kita ambil dan bawa ke satu meja rundingan untuk kita menghadapi PRU yang akan datang. Cara macam mana, mekanisme macam mana, itu terpulang kepada kebijaksanaan kepimpinan politik yang ada pada hari ini. Ya, itu yang amanah selalu dambakan, insya-Allah. baik. Terima kasih kepada Datuk Seri Salahuddin. Kita pergi kepada pusingan terakhir kepada Datuk Seri Mukhris. Orang duk tanyalah, rakan-rakan dah parti tak daftar lagi kan, orang kata. Kat bawah-bawah ni tak tahu kami nak duduk kat mana ni, dia kata. Jadi persoalan kat bawah. Jadi adakah Parti Pejuang akan bertanding secara sendirian? Kita nak dengar, rakyat nak dengar ni, hari ni pada malam ni. Adakah Parti Pejuang akan bertanding secara bersendirian atau Grand Coalition bersama Pakatan Harapan dan juga ataupun bersama Warisan? Dan adakah Parti Pejuang akan menggunakan logo Pakatan Harapan? Dia orang tanya ni. Jadi dia kata lah nanti Parti Pejuang pula pecah pula, dia kata masuk, dia kata begitu. Jadi benda ni persoalan di bawah. Jadi rakyat tertanya-tanya, mungkin apabila penjelasan oleh Datuk Seri Utama Mukhris kepada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita di sana, di bawah-bawah sana, ingin tahu, mungkin mereka rasa lebih yakin dengan parti-parti pembangkang yang berada dalam blok-blok pembangkang ini. Silakan Datuk Seri. Ya, terima kasih atas soalan cukup tu. Mana yang mungkin semua sudah maklum, kami ini mungkin juga bersama dengan Warisan dan mungkin seorang dua orang lagi ahli parlimen daripada Sabah dan Sarawak, kami ini dianggap sebagai blok ketiga. Jadi secara teknikal ya, kita bukan sebahagian daripada Pakatan Harapan, jauh sekali lah sebahagian daripada Perikatan Nasional. Jadi tapi kita akui bahawa asal kami ini walaupun dulunya di bawah BN, tetapi bila ditubuh dia Parti Bersatu dan Bersatu menyertai Pakatan Harapan ketika itu, kita telah bersama-sama menggerakkan kempen ya, sehingga pada PRU 14 kita berjaya menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional yang telah lebih 60 tahun memimpin negara ini. Ini satu keputusan pilihan raya yang begitu luar biasa yang tak pernah berlaku sebelum ini di peringkat persekutuan lah. Jadi kami sekarang ini tak ada parti ya. Jadi kita cuba nak daftar parti kami dan kita harap pihak RS akan dapat meluluskan pendaftaran secepat mungkin dan kita boleh bergerak sebagai satu pertubuhan yang mempunyai, yang dah ada rumah lah orang kata ada tempat tinggalnya, iaitu dalam parti politik Parti Pejuang Tanah Air ni. Jadi ke depan ni tentulah kita rasakan bahawa sebagai parti politik yang bersifat pragmatik, kita tahu bahawa nak menghadapi pilihan raya dalam keadaan kesorangan itu bukannya satu perkara yang mudah. Kita tentulah kena cari kesepakatan dengan pihak-pihak yang sehati sejiwa dengan kita. Jadi kalau nak ikutkan
memanglah dalam PRU 14 kerana kita sebahagian daripada PH, maka hubungan kita dengan rakan-rakan di PH itu sangat dan itu satu perkara yang seharusnya diambil kira di dalam strategi yang kita nak pakai menghadapi PRU 15 nanti. Jadi saya ingat sebenarnya tak payah pun nak tunggu dekat pilihan raya lebih-lebih lagi ataupun lepas pilihan raya baru kita nak sepakat. Kita ni dulu dah memang sebahagian daripada PH. Jadi daripada tindakan yang kami ambil, tidak bersama dengan bersatu, keluar daripada PH. Bersatu keluar daripada PH, termasuklah sebahagian daripada PKR, keluar daripada parti, keluar daripada PH untuk bersama-sama dengan pihak-pihak lain menubuhkan kerajaan Perikatan Nasional ataupun bersama Muafakat Nasional, Barisan Nasional, kita pun tak sure yang mana satu yang nasional ni kan. Tapi kami telah membuat keputusan tidak ikut dengan keputusan majoriti dalam Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu untuk meninggalkan Pakatan Harapan. Jadi berdasarkan kepada tindakan itu saja pun sepatutnya dah difahami di mana kami berada. Jadi kami ini secara terang dan jelas tidaklah berada bersama dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Kalau kami berada dengan Perikatan Nasional itu, mungkinlah, tak tahulah kan, mungkin Tun Mahathir masih Perdana Menteri pada ketika ini. Tetapi dia sanggup letak jawatan kerana tak mau melanggar prinsip basic. Kita melanggar prinsip dia sendiri bahawa kita telah bersama-sama masa PRU 14 hari itu meyakinkan rakyat untuk menolak kleptokrasi dan semua ini. Jadi takkanlah bila dah jadi kerajaan tiba-tiba kita nak lompat pula, nak jatuhkan kerajaan PH, masuk pada tubuhkan kerajaan baru dengan pokok yang kita lawan itu. Apa yang YB Salahuddin sebut tadi, kita kena kenal siapa lawan kita, siapa kawan kita. Memang kita kenal, kita tahu siapa lawan kita, dan lawan kita itu kekal lawan kita. Kita tak melompat. Jadi yang kawan kita pun sepatutnya masih kawan kita lah. Jadi yang ini saya tak boleh lah nak bagi kata putus pada hari ini apa strategi yang kita nak pakai. Tetapi tentunya kita tidak bolehlah masuk dalam pilihan raya dalam keadaan kesorangan, melawan terlalu banyak penjuru. Sangat tepat apa yang Wabi Salahuddin sebut tadi. Biarlah kita meramaikan kawan kita dan kurangkan musuh kita. Kalau boleh musuh kita tu jumlahnya hanya satu, jadi senang. Jadi ini yang kita hasratkan, dan insyaAllah tujuan yang tak lain tak bukan ialah untuk menawarkan khidmat yang terbaik bagi rakyat, supaya apa juga keadaan yang rakyat hadapi, kita turut serta di dalam sebuah kerajaan baru yang bakal ditubuhkan menjelang PRU 15 nanti untuk menangani segala masalah yang dihadapi oleh rakyat, bagi meringankan beban yang terpaksa dipikul oleh rakyat ketika ini, insyaAllah. Soalan yang terakhir tu Datuk Seri. Ada sikit dia orang tanya saya kat sini ni. Dia kata nanti dah boleh, kalau dah tak boleh dah Parti Pejuang ni tak daftar juga ni. Nak pakai logo Pakatan Harapan atau tidak? Itu yang soalan ni. Kat bawah ni orang tanya saya. Itu perkataan dan jawapan dia. Ya? Tunggu. Jadi maksudnya secara keseluruhan tu kita tahu this is blok pembangkang. Cuma blok pembangkang ni ada dua, iaitu Pakatan Harapan dan blok ketiga iaitu Pejuang dan Warisan yang seperti yang disebut oleh Datuk Seri Muklis. Cuma rakyat ataupun orang kat bawah ni dia tak jelas. Itu saja dia nak. Jadi kalau dia nampak betul-betul itu, dia rasa yakin, confident dengan blok pembangkang yang rata-rata ini begitu teruja dengan blok hadur itu yang memerintah negara. Okey, kita terima kasih kepada Datuk Seri Muklis. Kita terus